I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it up. Okay guys, Assalamualaikum. Sorry, terkejut Okay, minta maaf. Assalamualaikum. Sekali lagi aku ucapkan pada korang terima kasih juga pada korang juga sebab dah layan channel aku. Maaf, banyak benda yang aku tersasul. Sebab aku kalau ikutkan tadi, aku dah set up semua tau. Setting kamera semua cantik, tapi kamera aku pula buat hal. Okay guys, terima kasih kerana dah tengok video prediction aku. Terima kasih juga dah duk melepak dah dekat channel aku. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada korang yang dah subscribe channel aku, dah komen apa yang untuk sedikit perubahan yang aku buat pada video aku ni. Okay, dan kemudian untuk aku punya deadline pun aku dah ada sedikit perubahan. Okay guys, aku tak nak tunggu lama-lama. Aku tak nak cerita panjang-panjang, sebab kalau cerita panjang kan lama pula video ni. Okay, sebelum tu aku nak cerita pasal drama minggu ni banyak sangat drama. Terus terang aku cakap. Okay, Mitrovic dengan tak ada miss penalty. Okay, ada yang menjual Jesus, ada yang meletakkan Captain Haaland, dan paling drama yang paling menyeronokkan pada aku adalah Thomas Tuchel dengan Conte lah. Pergaduhan antara dua orang kena kat megah kedua-dua manager tu. Kemudian pagi tadi seri satu sama. Kemudian ada lagi cerita. 4-0 lagi. Banyak sebenarnya drama minggu ni. Minggu ni paling banyak drama aku cakap. Aku dengan Nunes kena kat megah lagi. Jesus tiba-tiba ada 2 gol. Bukan tiba-tiba lah. Aku letak kapten aku Haaland, jadi tak menjadi. Tapi yang paling banyak aku seronok bukan kekalahan 4-0, bukan seri satu sama, bukan game-game yang menang 4-0 ke apa, tak. Tapi game antara Chelsea dengan Spurs pada aku paling seronok, paling drama gila siut. Jadi korang kena tengok. Kalau contoh ada highlight lagi korang nak tengok, aku banyak kali ikut tengok highlight antara Chelsea dengan Spurs tu. Game panas, memang panas. Okay guys, aku tak nak tunggu lama-lama. Macam aku cakap tadi, aku tak tunggu lama-lama. Jadi kita teruskan apa yang ada hari ni untuk aku buat untuk korang. Antara ini poin aku minggu ni. Walaupun nice, cantik, warna hijau. Aku harap kawan-kawan kita pun ramai gila yang warna hijau. Nice, cantik. Aku warna hijau. Daripada 231 aku naik dalam Malaysia dalam 127. Kemudian dalam overall rank daripada 3 juta tu aku naik 100 juta. Nice lah. Point 77. 77. Aku nak tunjuk aku punya team. Aku rasa nantilah aku tunjuk. Kalau tunjuk sekarang tak best. Aku nak tunjuk masa deadline nanti. InsyaAllah kalau tak ada apa hal, deadline aku macam biasa pukul 6 petang hari Sabtu, insyaAllah. Kalau tak ada apa hal, aku on. 77 point. Macam aku dah cakap tadi, Al-Asir rank 127 dan naik 3 juta kepada 1 juta. Ini kita tutup cerita, kita buka cerita lain pula. Kita cerita pasal prediction player aku minggu lepas, prediction result aku. Kita cerita pada team player yang tak beberapa nak menjadi. Macam biasa, 6 player yang aku up pada korang. Antaranya adalah Cresswell, Bowen, Coutinho, Welbeck. Welbeck tu adalah extra pada aku. Extra player yang aku letak sebagai player yang selain daripada tu. Selain daripada yang ramai dalam fantasi hub ke, dalam fantasi tips ke, ataupun dalam FPL review ke, mana-mana dalam Facebook kita sendiri pun ramai yang mengatakan player ni. Aku ada up juga satu post dekat Facebook, player terbaik, player yang nice untuk korang pegang dengan harga 5.0. Ada yang Bailey, ada yang letak kata solid match. Aku ambil solid match. Cresswell, Bowen. Game yang sepatutnya pada aku West Ham menang, tapi kalah dengan NFO 1-0. Game yang agak seronok sebenarnya antara dua tim ni. Aku rasa tengok betapa kerasnya, betapa sungguh-sungguhnya NFO dalam game tu. Menang 1-0. Kan dua-dua player yang aku predict ni, dua-dua poin yang tak berapa nak nyantik lah, 2. Coutinho main minit sampai ke 60 dan kat situ ada satu poin, dan situ juga ada
ada kat kuning. Okay, jadi 0 poin kat situ. Okay, Welbeck. Okay, walaupun kita tahu Welbeck minggu game week pertama tu agak menarik, tapi aku meletakkan dia sebagai extra sebab aku nampak mungkin dia antara player yang boleh bawa pakai. Sebab tahun lepas, season lepas aku banyak guna Mope tau. Okay, jadi season ni aku tak nampak lagi Mope. Okay, tapi aku nampak Welbeck yang sebagai main utama aku letakkan Brighton. Dan game-game Brighton pun pada aku agak nice. Okay, agak cantik sebenarnya untuk game week akan datang. Dan aku boleh katakan ini antara tim yang agak kental juga season lepas. Okay, selain daripada Brentford, selain daripada tim-tim lain, Wolves satu lagi. Okay, ini antara 4 player yang tak jadi. Dan 2 player yang aku cerita pada korang macam 6 aku letak, ini antara player yang menjadi. Okay, aku meletakkan Haaland sebagai menjadi, sebab aku bajet tahun ni, season ni aku nak letak 5 sebagai orang kata minimum lah, minimum yang cantik. Okay, Haaland tak ada gol. Okay, tak ada gol tapi ada assist. Game kemenangan 4-0 macam game lawan dengan Spurs minggu lepas, bertemu dengan Southampton, menang 4-1 tapi tak ada jaringan dari pesan. Dan kali ni terus terang minggu game week kedua menang 4-0 tapi tak ada jaringan daripada Haaland, ada assist je. Macam minggu lepas juga aku lah. So 5 poin dekat situ. Kalau aku letak captain sendiri pun 10, agak nak kata rugi tak, tapi nice lah, boleh lah. Okay, Martinelli sekali lagi aku letak dalam tim aku ada Martinelli. Okay, jadi 8 poin, sekali lagi Martinelli ada gol. Okay, jaringan yang aku boleh katakan cantik. Okay, pada aku cantik. Okay, kemenangan 4-2 dengan Leicester pada aku dah memberi harapan gemilang, harapan yang menyeronokkan untuk fan Arsenal. Aku harap berterusan lah benda ni kan. Okay, sebab nampak sedikit perubahan daripada Arteta buat. Nice, cantik sebenarnya. Okay, tinggal aku harap jangan ada player yang injured. Okay, Arsenal ni antara tim yang selalu yang player yang injured, jadi aku harap tak ada tu. Okay, Martinelli, jaringan 2 Jesus pun pada aku ramai juga yang menjual Jesus dan berharap akan ada Nunez sebenarnya sekali kena kat Mega. Okay, aku rasa ramai macam tu. Okay, ini antara 6 player. Okay, 8, sorry aku cerita Martinelli tadi 8 poin, ada 1 gol, ada bonus segitu. Okay, dari segi statistik tak ada nak kata tinggi sangat, tak adalah. Aku rasa better lagi Haaland daripada Martinelli. Tapi yalah, dari segi position, dari segi midfield dengan forward, aku boleh katakan main utama forward adalah, tujuan utama forward tu lah adalah menjadikan gol. Jadi ini yang kita boleh nampak. Okay, untuk prediction result. Okay, sekarang ni aku nak bercerita pasal prediction aku minggu ni. Okay guys, minggu ni ada beberapa game yang pada aku agak seronok juga nak tengok. Okay, minggu lepas aku bagi macam biasa 3 games yang agak seronok nak minggu ni. Minggu ni antara game-game yang aku rasa nak seronok nak tengok, antaranya ialah Man U dengan Liverpool. Okay, itu antara game yang aku rasa kena wajib tengok. Sebab apa? Dari segi rekod aku boleh katakan ada 1 player, 2 player yang aku rasa bagus bertemu dengan MU. Okay, lagi-lagi Liverpool, lagi-lagi Man U tak nampak sangat untuk dalam beberapa last game lah, live 5 game aku tak nampak. Tapi masalahnya untuk game ni adalah jatuhnya hari Selasa pagi, jadi aku rasa tak ramai nak tengok. Okay, kecuali kalau ada yang cuti lah. Okay, aku tak cuti waktu tu lah. Sayang game ni nak tengok tapi tak kena waktu dia. Okay, selain tu aku boleh katakan antara Everton Nottingham Forest tak, tapi aku nak boleh kata dalam game ni adalah Newcastle Man City. Okay, game yang pada aku dari segi rekod 5 rekod last game aku rasa boleh kata menjebelahi Man City, sebab dari segi jaringan agak tinggi 5-0, 4-0. Korang boleh tengok game tu. Okay, dan aku rasa ini adalah satu benda yang aku rasa ramai fantasi manager kita akan ambil untuk melawan game ni. Tapi ingat, Newcastle agak bagus semenjak season lepas ada 4-0. Okay, 4-0. Aku harap tak terjadi benda tu lagi tau, sebab aku nampak Newcastle ni agak berbeza sikit season ni. Okay, itu yang aku nampak. Okay, game ketiga yang aku boleh cakap dalam ni adalah Everton Nottingham Forest lah. Aku rasa game tu agak seronok.
Ataupun Spurs dengan Wolves. Spurs dengan Wolves pada aku seronok juga sebab Wolves agak bagus bertemu dengan Spurs. Okey, untuk Everton sebenarnya bukan nak kata dari segi rekod aku boleh katakan Everton lah. Okey, tapi dalam 2 game yang ada ni Lampard tak ada lagi kemenangan. Jadi aku rasa Lampard mesti nak kejar untuk menang. Okey, itu antara game-game yang aku rasa nak tengok lah. Okey, satu lagi West Ham kot. West Ham Brighton pun sebenarnya West Ham tak ada kemenangan lagi rasa. Yes, West Ham pun tak ada kemenangan lagi. Jadi kita boleh tengok, okey, tengok sejauh mana untuk game week ketiga ni. Okey, okey, kita cerita tutup pasal cerita tu. Sekarang kita cerita prediction player kita. Prediction player aku macam biasa 6 player. Okey, yang pertama aku nak cerita pasal Cancelo. Okey, game ni yang aku cakap tadi ada rekod-rekod terbaik sebenarnya daripada beberapa player aku tunjuk pada korang ni. Okey, antaranya Cancelo lah. Dalam game bertemu Newcastle, aku rasa agak bagus di dekat bertemu dengan Newcastle. Dan dari segi last game, kalau korang tengok kat sini, total kita dah nampak 18 point. Dan last game week kedua, kita boleh nampak 11 point. Ada clean sheet daripada dia, ada assist daripada dia. Okey, kalau tanya aku, season lepas pun aku antara player yang aku selalu ambil. Dan season ni aku letak sekali lagi Cancelo dalam aku punya team. Okey, jadi aku tak rasa kecewa sangat bukan Cancelo ni. Walaupun cuma harga dia yang terlalu tinggi. Mungkin ramai manager kita yang ramai ambil Walker, ambil Diaz dengan harga yang agak murah. Okey, tapi berbaloi sebenarnya ambil player yang mahal macam ni tapi boleh buat duit. Okey, boleh buat duit pula, boleh buat point. Inilah dia. Okey, kejap. Slow kan. Okey, sejuk. Okey, sejuk dia lain macam. Okey, okey, 90 minit main. Dari segi statistik kau boleh nampak situ ada satu shoot, ada 0.02 expect goal, satu kipas. Nak kata tinggi tak jugalah pada aku, sebab kita boleh nampak yang sebenarnya ada kipas yang lagi bagus, ada shoot yang lagi bagus. Tapi aku memilih Cancelo kali ni. Okey, untuk first player aku. Bertemu dengan Newcastle untuk minggu ni, kemudian bertemu Crystal Palace, NFO, lepas tu Aston Villa. Aku rasa agak mudah sebenarnya untuk game-game Man City untuk beberapa game ni. Aku rasa boleh pegang agak lama. Selain Cancelo, aku boleh katakan untuk Man City, Foden pada aku boleh. Okey, Foden, De Bruyne. Kalau siapa ada Haaland tu, aku rasa totally semua mesti ada Haaland. Okey, ini first player yang aku nak cerita pada kau. Dah tutup cerita pasal first player, kita masuk second player. Second player pada aku adalah Salah. Guys, ini antara player yang rekodnya agak baik sebenarnya bertemu Man U. Okey, ada hat-trick, ada setiap game yang aku nampak, setiap game ada jaringan. Yes. Dan secara aku boleh cakap, okey, yang bagusnya Salah dalam first game dia ada jaringan. Dan baru-baru ni ada isu yang mengatakan game week kedua adalah game week blank untuk Salah. Yes, terjadi juga pagi tadi. Okey, tak ada apa jaringan daripada Salah. Bertemu pagi tadi dengan Crystal Palace 1-1. Aku rasa agak rugi sebenarnya. Okey, sebenarnya rugi. Ada 2 seri kat sini. Aku tak boleh kata masih relevan atau tak Salah ni, tapi aku boleh bertanya pada korang, masihkah relevan kita nak pegang Salah dalam game yang ada sekarang ni? Mungkin game week ketiga ni penentu. Game week ketiga ni penentu untuk korang nak pegang Salah atau tak. Pada aku, siapa ada hold dulu. Okey, hold. Pada pendapat aku lah, hold dulu. Tengok sejauh mana dia boleh pergi untuk game week ketiga ni. Dan terus terang aku cakap, Man U sendiri pun nak cari kemenangan. Dah kalah dengan Brighton first game 2-1, kemudian dikalahkan pula dengan Brentford 4-0. Wow, main dekat away terkena 4-0 agak pedih sebenarnya untuk fan-fan kan. Agak sedih lah. Aku boleh katakan yang menonton dekat stadium sendiri pun agak boleh kata menangis juga, asyut. Aku tengok game tu, aku tak tahu nak cakap apa lah game tu. Okay, tapi semua tu bukan terletak pada manager sendiri, bukan terletak pada Ten Hag saja. Sebenarnya melibatkan banyak pihak. Okey, mungkin terlibat banyak board, terlibat juga pada fan, terlibat kepada player juga, terlibat juga pada board. Okey, board ni penting.
Aku tak tahulah sampai bila bot tu nak pegang. Okay, bercerita pasal Salah ni balik. Okay, tak nak cerita pasal Man U. Kalau cerita pasal Man U agak terluka weh sebenarnya. Okay, last game pagi tadi 90 minit main 2 point. Okay, ada 3 shoot kat situ. Okay, dari segi midfield yang ada untuk attacking pada aku, 3 shoot pada aku agak cantik. Okay, tapi cuma tak ada jaringan. Ada 1 on target, 0.49 target expect goal, kemudian 8 kipas. 8 kot kipas agak tinggi. Okey, kemudian ada 0.36 expect assist. Nampak bola banyak salur pada dia, tinggal dia nak create game ataupun jaringkan gol. Aduh, aku banyak tersasul kot malam ni. Okey. Cerita pasal next game adalah bertemu Man U, main dekat away. Kemudian Bournemouth, kemudian Newcastle dan Everton. Pada aku agak mudah selepas bertemu dengan Man U ni. Okey, ini player yang kedua, dan player ketiga dah aku cerita pada korang adalah Maddison. Okey, seperti yang korang tengok, okey, ada satu seri kat sini. First game bertemu dengan ni dia tak jumpa pula. Okey, bertemu dengan Brentford seri 2 sama, main dekat home. Kemudian bertemu dengan Arsenal, kalah 4-2. Tak ada kemenangan lagi. Okey, tak ada kemenangan. Tapi aku boleh nampakkan player ni agak bagus sebenarnya. First game week pertama ada gol, game week kedua ada gol, dan mungkin kalau ikut pada cara permainan dia, aku boleh katakan kalau dia maintain dengan dia punya performance, aku rasa agak cantik sebenarnya. Dan korang tak rugi sebenarnya nak pegang Maddison untuk minggu ni, sebab bertemu dengan Phantom bro. Okey, bertemu Phantom main dekat home. Okey, agak mudah sebenarnya untuk Leicester menang. Okey, bukan mudah lah dari segi pada aku, dari segi advantage pada aku, Leicester boleh menang lah. Okay, dan dari segi record aku boleh katakan Leicester agak bagus sebenarnya bertemu Phantom. Okay, main 90 minit, ada gol kat situ. Game pertama pun ada gol, game kedua pun ada gol. Boleh kita bawa lah ke depan. Okay, untuk game week akan datang. Untuk shoot, aku boleh katakan 2 shoot, 1 on target 0.18 expect goal, 1 kipas dan 0.09 expect assist. Ini player ketiga. Dan player keempat aku nak cerita pada korang adalah Gross. Okay, aku tak tahu sebutan dia Gross ke atau Grop. Okay, sebab dalam internet aku tengok ada yang sebut Gross, ada yang sebut Grop. Tapi kalau ikut spelling dia GROB ke GROSS, tapi aku lebih suka letak Gross dia, sebab dalam internet sini mengatakan Gross. Okay, Pascal Gross nama dia. Okay, aku tak pasti. Okay, Brighton midfield, price agak pada agak murah, 5.6. Jadi total point kat sini 18. Okay, first game ada 2 jaringan. Okay, second game, okay, kalau ikutkan seri game tu, tapi ada point clean sheet dan ada point minute play 90 minit. Okay, dari segi statistik, 1 shoot, 0 on target, 0.32 expect goal, 4 kipas dan 0.18 expect. 4 kipas pada aku agak tinggi. Okay, macam aku cakap macam Salah tadi, banyak bola salur pada dia. Ini antara juga player yang boleh katakan dalam Brighton yang agak sesuai, yang orang kata banyak bola salur pada dia, banyak tinggal dia nak create game, tinggal dia nak create goal. Itu yang dikerjakan. Okay, dan di hadapannya sendiri ada Welbeck. Aku mengharapkan Mopi main sebenarnya. Okay, aku mengharapkan Mopi main, sebab itu antara player yang aku sentiasa ambil. Okay, season lepas lah. Okay, Mopi. Kemudian kita ada sebelah kiri, tak silap aku, Solid March. Okay, Solid March, kalau contohlah permainan game yang ada bertemu dengan Man U, aku boleh katakan dia akan menggunakan 3 di belakang Welbeck, tak silap aku. Dan seorang lagi aku boleh katakan Lallana lah. Okay, Lallana player ex Liverpool punya, aku rasa itu pun agak sesuai juga. Tapi aku lebih suka meletakkan Grop ataupun March. Okay, March walaupun tak banyak game yang dia main, tapi dari segi rajin dia, aku boleh nampak kat situ. Okay, dan minggu ni Brighton akan bertemu dengan West Ham. Okay, tim yang kalah 2 kali. Okay, aku harap jangan kali ketiga kalah juga. Okay, tapi aku nampak minggu ni akan menarik juga game ni sebenarnya. Okay, West Ham dengan tak ada lagi kemenangan. Okay,
Brighton masih, kalau boleh aku rasa ini tim ni akan cuba kekalkan performance yang ada. Okey, selepas tu bertemu dengan Leeds, selepas tu bertemu dengan Fulham dan kemudian Leicester City. Okey, dalam banyak-banyak Brighton dan kemudian player, aku rasa aku lebih suka Sanchez lagi kot. Okey, Sanchez. Tapi dalam minggu lepas dua player aku tukar, Haaland dengan Solimash. Aku masukkan Solimash walaupun pada mulanya aku meletakkan Bale Aston Villa, tapi disebabkan aku rasa lebih bagus aku ambil Solimash kot. Okey, tapi Bale pun tak main full dengan cerita dalam first pun tak ada dalam game bertemu Aston Villa tu, dalam bertemu Everton tu. Aku rasa ramai juga yang terkena. Okey guys, okey, ini 4 player, baru 4 player. Kita masuk player yang ke-5 aku, iaitu Jesus. Game week pertama, prediction aku letakkan Jesus. Dan game week kedua aku meletakkan Martinelli. Kali ni sekali lagi aku meletakkan Jesus dalam predict aku. Okey, mungkin nak kata, mungkin kalau katanya aku bukan disebabkan 2 gol lah. Okey, tapi aku boleh nampak yang selain Martinelli, selain daripada Odegaard, aku boleh katakan Jesus penyumbang utama poin korang. Dan aku rasa ramai juga minggu ni siapa yang dah menjual Jesus sebelum ni, mungkin ambil balik, mungkin kalau tanya aku. Okey, dari segi poin sekarang, total poin 21. Okey, cuma harga yang agak mahal lah, 8.0. Season lepas aku tak banyak menggunakan forward, aku banyak menggunakan midfield dan defense. Aku, kalau kau tanya aku tak percaya sangat forward season lepas, tapi season ni nak agak menarik pada awal-awal season ni. Okey, Jesus salah satu player yang rasa korang kena ada dalam tim korang. Bertemu Leicester last game 4-2, ada 2 jaringan daripada dia, 19 poin kot. Kalau siapa letak captain, pada memang padu dia cerita ke. Kalau poin korang masa tu kalau letak double, dah letak captain sekalipun, kat situ dah saja 38. Belum lagi letak captain bro. Okey, minit 83, 2 point, ada 2 point kat situ. Goal score ada 8. Okey, 2 gol, ada assist lagi 2. Teringat Auba kot. Auba ada pernah sekali buat macam ni. Okey, tapi teringat Auba, teringat Drogba pula. Pogba. Okey, Pogba pun pernah buat 4 assist, tapi 4 assist saja, tak ada gol. Itu pun pada aku agak menarik juga Pogba. Auba dulu ada satu masa ada assist, ada gol, ada clean sheet, ada semua, ada bonus lagi. Aku tengok Auba kot. Okey, kemudian dari segi shoot, wow, agak tinggi bro, memang tinggi. Aku rasa rugilah kalau contoh ada siapa-siapa yang kawan kita dalam game week pertama tu, tapi game week kedua menjualnya, memang rugi bro. Okey, kena pula kalau betul pilihan korang captain padu, memang padu. Okey, dari segi on target 3 on target, maknanya kalau 2 gol yang dia buat adalah 1 on target yang tak berapa cemerlang lah. Okey, pada aku dari segi expect goal 1.44, yes, tinggi. Okey, kipas pun agak tinggi, 0.71 expect assist. Guys, aku nak umpan korang, ambil lah ni. Ambil lah player ni, siapa yang tak ada tolong lah ambil. Okey, dalam game minggu ni dia akan bertemu dengan Bournemouth. Okey, dekat away Fulham, selepas tu Aston Villa. Boleh korang pegang 2 minggu lagi bro. Okey, lepas tu kau bertemu dengan Man U. Alah, kalau performance Man U masih lagi kekal macam tu, terus terang aku cakap, peganglah bertemu dengan Man U sekalipun. Ini baru player yang kelima dan kita masuk player ke-6 aku. Player ke-6 itulah player yang extra. Okey, player yang aku rasa berbeza sedikit apa yang aku tengok dekat internet, aku tengok dekat YouTube, aku tengok dekat Facebook, aku tengok dekat mana-mana laman web Fantasy Premier, Hub ke, FPL review ke, FPL tips ke. Pada aku ini aku berbeza sikit, iaitu Gordon. Okey, Gordon. Okey, Everton punya player. Okey, bercerita pasal Gordon, Everton tak menang lagi. Okey, game week pertama kalah. Okey, kalah dengan kalah dengan Chelsea 1-0. Kemudian game week kedua kalah dengan Aston Villa 2-1. Jadi aku nampak Gordon ni adalah main utama untuk Everton sekarang. Okey, disebabkan tak ada Richarlison dah pindah ke Spurs. Jadi dia pemegang utama untuk forward ni aku nampak sekarang ni. Dan total point yang ada pada dia walaupun tak tinggi 4, tapi macam aku cakap, prediction
hanya sekadar orang kata berbagi pendapat aku. Jadi aku nampak untuk game week bertemu dengan NFO, antara peluang untuk Gordon ni untuk naik, okay, dan untuk Everton menang, walaupun kita tahu NFO sebenarnya dah menang dengan West Ham minggu lepas, minggu game week kedua ni dengan 1-0. Kali ni NFO akan bertemu tempat Everton. Okay, jadi kita akan tengok sejauh mana Everton boleh pergi, okay, sejauh mana Lampard boleh bawa tim ni, okay, dengan 3 shoot yang ada, 2 on target yang ada, 0.35 expect goal yang ada ni 0.35 pada aku agak tinggi, dan 3 ni pun pada aku agak tinggi lah. 3 shoot 0.35 expect goal tu, dari 3 shoot 2 on target, okay, nice lah. Namanya satu saja yang tak on target kan, jadi kosong, okay, pas cuma ruang, okay. Biasa standard forward, kalau kau tanya aku standard forward yang betul-betul cuba dijadikan sebagai pure striker, pada aku ini antara player yang boleh katakan forward sejati lah, forward pure lah orang panggil. Contoh lah yang pure forward yang aku boleh nampak kat sini lah Haaland, okay. Man utama dia adalah sebenarnya untuk jaringkan gol, okay. Man utama dia untuk menjaringkan gol. Jadi dapat bola saja dia akan cuba target adalah gol, okay. Berbanding dengan tim-tim yang meletakkan macam Fosnai, macam Firmino, okay, yang kita tahu kadang tak semestinya menjaringkan gol, tapi banyak menggunakan untuk assist, okey, banyak bagi ruang pada kawan-kawan dia midfield untuk buat gol, okey. Itu, tapi aku nampak Gordon kali ni, okey. Kalau kau tanya aku, Everton kena menang, okey, kena menang, okey, kena tunjukkan, Lampard kena tunjukkan sejauh mana yang dia boleh pegang Everton ni, okey. Jadi aku memilih Gordon kali ni, okey. Mungkin ada pendapat lain, okey. 6 player yang aku cerita pada korang, okey, Gordon 1, kemudian aku ada pilih Jesus, Gross, okey, Gross atau Grop, okey, aku tak tahu sebut dia macam dia, Madison, kemudian Salah, dan akhir sekali Cancelo. Dan ke-6 player ni terus terang aku cakap hanya sekadar pendapat aku, okey, mungkin pendapat korang berbeza. Siapa yang ada perbezaan pendapat sila komen, okey. Jadi mungkin pilihan kita sama, okey, tapi aku nampak benda ni bukan sekadar dari segi kedudukan tim yang ada. Boleh kata tim-tim yang kalah 2 kali ke, kalah sekali, seri sekali ke, pada aku akan tengok sejauh mana yang dia boleh pegang. Dan kebanyakan tim yang aku ada sekarang ni, kebanyakan prediction yang aku ada sekarang ni tak semestinya berada dalam tim aku, okey. Dalam banyak-banyak ni tak silap aku ada Jesus, okay, aku ada Cancelo, aku ada Salah, Grove aku tak ada, Gordon aku tak ada, Madison aku tak ada. Tapi itu aku cakap, dalam banyak 6 player yang aku cakap pada korang ni adalah sebenarnya tak semestinya semua dalam tim aku. Kadang dia sebagai aku nak letakkan sebagai watchlist aku untuk aku ambil untuk game week akan datang. Jadi mungkin korang pun ada pendapat lain, okey. Pendapat lain boleh macam aku cakap tadi, komen, tunjuk pada aku. Kalau rajin up dalam Facebook post, kita akan cuba tengok post tu cantik, tak ada berkaitan dengan troll macam ni, okey, kita boleh lepaskan lah, okey. Kalau di dalam Facebook tu ada yang troll, okey, aku minta maaf lah, okey, iaitu kita tak layan sangat, okey. Okay guys, aku rasa itu saja kot malam ni, okay. Dan aku mengharapkan sesuatu juga minggu ni, dan aku merasakan minggu ni aku akan cuba letak Salah sebagai kapten aku, okay, kali ni, okay. Dan aku lain-lain tim yang aku rasa nak tengok adalah tak ada kot. Aku rasa aku nak tengok Man U dengan Liverpool je, tapi game tu adalah game hari Selasa pagi. Waktu kerja kot, buatlah waktu yang okay, aku boleh macam minta kan. Buatlah hari Ahad ke, nice juga. Aku nak kerja kot lagi. Nak macam mana, tapi itu schedule yang FPL dah buat, okay. Mungkin kalau tanya aku, itu dah waktu sesuai, kita tak tahu kan. Sebab dari segi info, kita tak berapa dekat dengan FPL sangat. Info kita banyak dalam internet, banyak dalam kawan-kawan kita dalam Facebook, okay. Tapi aku mengharapkan game tu aku nak tengok macam mana. Okay guys, aku rasa itu saja untuk malam ni. Itu saja untuk video kali ni. Jadi prediction game week ke-3. So aku tak nak tengok drama banyak-banyak sangat lah dalam APL untuk game week ke-3 ni. Aku dah cukup tengok dah game week ke-2.
cukup lah tu. Okay, lagi-lagi macam aku cakap tadi awal-awal, aku cakap banyak-banyak drama yang paling best pada aku adalah drama antara Conti dengan Titiah. Okay, Thomas Tuchel. Okay guys, itu saja untuk malam ni. So kita jumpa dalam next video. Okay, kita jumpa dalam deadline game week ketiga, insyaAllah kalau tak ada apa hal okay, insyaAllah kalau tak ada apa hal game week deadline game week ketiga tu aku akan on macam biasa. Kalau ada masalah aku akan up. Okay, aku ada hal ke apa aku bagi tahu dalam post dalam Facebook. Okay, so kita jumpa dalam next video, next live. Terima kasih dah subscribe channel aku, terima kasih dah tonton video aku, terima kasih juga dah komen aku channel ni. Okay guys, assalamualaikum bro, aku Amy, bye.